Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa khabar? Alhamdulillah, hari ini kita berada dalam 23 Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semua dipilih Allah untuk bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Amin amin. Hari ini, saya Ruhil Amani binti Muhammad Shah Kafli akan menemani anda untuk mengembara dalam surah yang ada dalam juzuk 23, iaitu surah Yasin, surah Al-Saffat dan surah Sad. Baik, untuk surah Al-Saffat, ayat 1 hingga 182, nama surah ini telah disebut dalam ayat pertama, iaitu malaikat berbaris-baris bersiap menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga merupakan surah pertama yang bermula dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang taat setia tanpa berbelah bagi. Ia memaparkan tentang barisan para muhsinun yang setia dan ikhlas dalam berjuang memelihara dan menyampaikan berita gaib kepada manusia. Surah ini bertemakan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang seorang diri bertembung dengan ayahnya dan kaumnya. Ia juga mengisahkan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya. Seterusnya kita lihat surah Yasin ayat 28 hingga 83. Dalam surah ini telah memberikan motivasi kepada para sahabat untuk melakukan dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhan surah ini telah memaparkan tentang perjuangan dakwah untuk menyelamatkan mereka yang belum mentauhidkan Allah agar Allah hidupkan hati mereka dengan iman. Baik, untuk surah 20 pula, ia menceritakan tentang gesaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat untuk turut memainkan peranan dalam menyampaikan dakwah. Dan dalam surah ini menyatakan tentang hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu menghidupkan hati atau sesuatu yang telah mati. Seterusnya, kita lihat surah Sad ayat 1 hingga 88. Ia menceritakan tentang pembongkaran Allah Subhanahu wa taala mengenai punca-punca kaum kafir menolak dakwah para anbiya dan para sahabat, iaitu mereka yang berbangga dengan kemuliaan yang diperolehi dan tidak belajar dari 3 orang nabi yang telah disebut dalam surah ini, iaitu yang pertama Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman, dan yang ketiga Nabi Ayub. Maka teladani Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang diberikan kekuasaan lebih hebat, namun mereka sentiasa kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap nikmat yang diberikan. Nabi Ayub yang sudah kehilangan segalanya juga tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja berkenaan sinopsis juzuk 23. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.